Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bersama-sama kita melaksanakan bersuka cita kepada Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Kemudian dapat kita insyaallah supaya kita bangun berfokus ilmu dengan apa yang kita jampi sedikit. Berikan dari yang masjid mengharapkan sekitar tapi demo kuliah. Tanwil al-Masalik. Tanwil al-Masalik. Dia ke? Ada. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih. Wabarakatuh. Guna ni. Yang ni guna dari kadang dia slow. Baik. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah subuh mingguan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sambung doa yang ke-17, muka surat 15. Apa yang patut dibaca pada keluarga si mati? Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, apabila Abu Salamah, suaminya Abu Salamah meninggal dunia, aku segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Abu Salamah ni adik susu Nabi. Dia minum susu Halimah As-Sa'diyah sama dengan Nabi. Ummu Salamah isteri dia, nanti berkahwin dengan Rasulullah. Macam adik ipar lah, Nabi kahwin dengan isteri kepada adik susuan. Macam kita kahwin dengan adik ipar, boleh kahwin. Bila adik Nabi Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dalam iddah 4 bulan 10 hari, iddah kematian. Habis iddah tu, Nabi kita kahwin dengan dia. Dia macam pangkat adik ipar lah. Pasal isteri kepada adik ipar lah kan. Isteri kepada adik Nabi, adik susuan Nabi. Boleh kahwin, tak salah. Nabi kahwin dengan adik ipar, kalau boleh panggil adik ipar lah. Begitu juga Nabi kahwin dengan isteri kepada abang Nabi. Nabi ada abang, adik ada abang dah. Abang susuan. Abang susuan Nabi Sayyidina Hamzah. Isteri Sayyidina Hamzah tu nama Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Maimunah tu macam ke ipar, isteri abang. Nabi biasa kahwin dengan ke ipar, Nabi biasa kahwin dengan adik ipar. Boleh. Siapa ada adik ipar, boleh kahwin lah. Tak jadi salah apa pun. Balulah janda. Ke ipar janda kepada Sayyidina Hamzah, adik ipar janda kepada Sayyidina Abu Salamah. Baik. Sayyidina Hamzah dia 2 pangkat. Nak panggil pak penakan Nabi boleh, nak panggil abang susu Nabi boleh. Merangkap orang kata. Pak penakan merangkap abang susu. Yang tak bolehnya kahwin dengan anak menakan susuan. Orang pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, awak kahwin dengan isteri Sayyidina Hamzah, kahwin dengan anak Sayyidina Hamzah. Anak Sayyidina Hamzah sepupu Nabi. Nabi kata tak boleh. Innaha la tahillu li, tak halal aku kahwin dengan sepupuku tu, anak Sayyidina Hamzah. Pasal apa? Pasal dia anak saudara aku. Sayyidina Hamzah tu abangku, ni anak abang. Hampa kira sepupu, aku kira anak menakan susuan. Nabi dia kira sangkut kot tu. Orang duk kira anak Sayyidina Hamzah dengan Nabi sepupu lah. Tapi Nabi nampak kot lain. Nabi kata tak, dia bukan sepupu, dia anak kepada saudaraku, anak saudara. Macam tu. Baik. Abu Salamah meninggal dunia. Mereka ni orang yang awal sampai ke Madinah. Abu Salamah orang pertama hijrah dan selamat sampai ke Madinah. Dicatat dalam sejarah. Dia orang pertama sampai. Peristiwa hijrah kan, Nabi izin sahabat dia pi dulu. Di tengah jalan, dia ada anak seorang. Anak dia tu Salamah tu lah, anak tunggal Salamah. Abu Salamah ni bukan nama bapa Salamah. Salamah tu ditangkap oleh keluarga Tok Wan dia lah, tangkap. Dan isterinya Ummu Salamah pun ditangkap. Maka terpisahlah Ummu Salamah duduk tang lain, anak mereka Salamah duduk tang lain. Abu Salamah tu hijrah ke Madinah. Jadi sedih lah, banyak bulan juga lah nak bersatu balik tu. Akhirnya 3 beranak ni semua boleh sampai ke Madinah. Jadi dia sedih lah suami dia meninggal.
Dalam riwayat yang lebih panjang, mereka pernah buat perjanjian. Suami isteri pernah buat perjanjian. Isteri kata dekat suami, kat suami, kalau saya mati dulu, abang tak payah kahwin lah. Setia. Atau kalau abang mati dulu pun, saya tak akan kahwin. Oh, macam tu. Nak hidup janda lah. Kalau suami mati, saya terus jadi janda. Kalau saya mati, abang duda je lah, terseduk kahwin. Suami dia kata, ya, kalau kamu mati, aku tak kahwin lah. Tapi kalau aku mati dulu, aku nasihatkan hang kahwin lah. InsyaAllah dapat suami yang lebih baik. Dan dia kata, tak ada suami yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Kira kisah cinta ni bawah tu. Tapi suami dia pesan, kalau aku mati, aku nasihat hang kahwin lah. Mudah-mudahan dapat suami yang baik lagi. Dia kata, tak ada, mana ada suami baik. Abang paling baik sekali. Rupanya ada. Rasulullah SAW ada yang lebih baik. Sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Dia cerita kat Nabi lah. Nabi itu macam apa? Macam abai ipak lah kan. Kedepa satu family lah, adik-beradik. Lalu baginda mengajarku doa dengan katanya. Nabi ajak doa, baca doa ni. Allahumma ghafirli walahu wa a'qibni minhu uqba hasanah. Doa ni janda-janda elok baca ni. Janda-janda baca ni dia mujarab. Lepas itu makbul, janda berkahwin lah. Ibu-ibu tunggal elok baca doa ni. Yang paling bagus waktu suami baru-baru mati tu, baca lang iddah. Baca lang iddah, baca banyak kali sikit, habis-habis iddah kahwin lah. Tu kata makbul tu. Dia satu Nabi bagi doa satu lagi Nabi buat sindiran. Sindiran dalam doa ni, ya Allah gantilah dengan suami yang lebih baik. Maksudnya dengan Nabi lah, tapi tak boleh lah sarahah, berterus terang. Meminang janda dalam iddah ni boleh tak? Boleh, tapi jangan terus terang. Antara cara nak meminang janda, bagi doa kat dia. Kalau ada orang lelaki mai tolong ajak doa tu, jaga-jaga tu. Dia bukan bagi doa saja, dia ada taruh hati. Dia kata tak apalah, sabarlah baca doa ni, minta ya Allah gantikan suami yang lebih baik, insya-Allah lepas ni mai suami yang lebih. Dia tu lah, dia tak habaq lah. Tu cara dia meminang janda dalam iddah, hukumnya boleh. Tapi janda tu janda yang suami mati lah. Kalau janda talak satu, talak dua, tak boleh usik, tak boleh kacau, sebab suami dia boleh rojak bila-bila masa. Janda yang kita maksudkan janda yang suami mati, dia dalam iddah 4 bulan 10 hari. Atau janda yang kena talak 3. Ini duduk main kata sabar lah, insya-Allah tak apa lah. Lepas ni ada tu, ada dia macam tu. Tiap-tiap yang jatuh ada yang kutip. Amboi, tak boleh cakap terus terang, tak boleh pergi, tak apa sabar, I love you, nanti kita kahwin dua. Tak boleh tu. Allah Ta'ala kata, la junaha alaikum fima arradtumun nisa, ayat Quran. Tidak mengapa kamu meminang dengan cara ta'rid, tak terang-terang sangat. Fima arradtum, kamu buat macam lapik-lapik sikit kata-kata kamu tu. Min khitbatin nisa, tapi sebenarnya kamu nak meminang. Nak meminang, tunggu habis hidah nanti minang lah. Dalam hidah tak lagi. Orang tengah sedih suami mati. Baik. Jadi Nabi ajak doa ni, tengok doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan dia. Dia tu suami dia hak mati tu, Abu Salamah. Gantikan dia buatku dengan gantian yang baik. Tentu ganti. Dalam riwayat yang lain Nabi ajak doa, Allahumma ajirni fi musibati. Yang ni bukan kena mengenang dengan mati, sebarang musibah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ajirni, kau beri pahala kepadaku, fi musibati, kerana aku sedang ditimpa musibah. Apa-apa musibah lah, minta kita dapat pahala. Wa khlufli, dan kau gantikan untukku. Wa khlufli,
gantikan kepadaku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Musibah hilang kasut, baca, ya Allah beri pahala, aku ditimpa musibah, gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu pergi beli kasut baru lah. Kasut yang hilang tu kasut buruk, minta Allah ganti tu makna kita buat keluar duit pergi kedai kasut, beli kasut baru, ganti lah tu. Hilang motor, beli motor baru. Nak beli tu Allah murahkan rezeki, ada duit pergi beli, itu makna Allah ganti. Macam tu. Baik, maka aku pun mengucapkannya, aku duk beramal dengan doa ni, Allahumma ighfirli wa lahu wa a'qibni minhu uqba hasanah, seperti yang diajarkan, lalu Allah telah menggantikan buatku dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebelum kita baca kitab ni, tadi tuan-tuan dapat doa kan? Doa yang disediakan oleh Tuan Haji Razak. Doa tu bagus yo. Boleh amal tiap-tiap hari. Doa yang bawah tu, dah kertas tu hak bawah. Doa yang patut kita baca setiap kali nak tidur. Tak kira lah tidur malam ke, tidur tengah hari ke, qailulah sebelum zuhur ke. Cara baca, Rasulullah akan letak telapak tangan di bawah pipi kanan. Rasulullah tidur mengiring belah kanan, tapak tangan ni letak bawah pipi kanan. Lepas tu baca 3 kali, tangan duduk bawah pipi. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Baca 3 kali. Faedah dia, tengok makna tu, ya Allah, Allahumma qini azabak, ya Allah pelihara aku, selamatkan aku daripada seksaanmu. Seksa bila? Yauma tab'atsu ibadak, pada hari kau membangkitkan hamba-hambamu. Maknanya hari mahsyar nanti tu kita minta selamat di padang mahsyar, hari Allah bangkitkan kita. Selamat macam mana? Tak rasa panas walaupun matahari dekat. Matahari dekat dengan kepala ni disebut dalam hadis kadar 1 mil. Bukan sejengkai, 1 mil. Perawi hadis bila ditanya apa makna 1 mil, dia kata tak tahulah apa makna 1 mil. Nabi tak hurai. Kita orang Melayu pergi kata sejengkai, Nabi kan hurai pun, Nabi kata 1 mil. Perawi itu sendiri kata aku pun tak tahu sebab Nabi tak hurai. Cuma boleh jadi 1 mil tu hak batang celak tu. Batang celak tu dipanggil mil. Boleh jadi 1 inci 2 inci lah. Terjemahan Melayu tengok sejengkai ambil mana tak tahu. Nabi kata 1 mil. Perawi kata aku pun tak pasti, pasal mil ni ada 2 makna. Satu makna, itulah hak celak tu, pusin besi tu kan, sejengkai kah? 1 inci, 1 inci setengah ke 2 inci ya. Satu. Ataupun kata perawi, boleh jadi makna kedua, mil ni orang Arab maksudkan sebatu. Sebatu jauh pada sejengkai. Nampak? Jadi kita kadang-kadang terjemahan, bukan terjemah, dia main pakai dua cakap, tak tengok hadis, tak tengok kitab. Perawi kata aku tak tahu mil maknanya kadar batang celak atau mil maksudnya sebatu. Sebatu jauh ke no? Jauh pun hangat lah, cerita dia panas. Sama macam titian sirat. Titian sirat yang Nabi kata adaqqu minasy'ar, lebih halus dari rambut. Kita pergi boh, rambut belah 7. Dia punya nak bagi halus yo. Rambut tu belah 7. Tak ada. Saya belum jumpa rambut belah 7 tu ambil mana, tak tahu. Nabi kata adaq, lebih halus minasy'ar, daripada rambut. Tak tahu lah belah 2 ke belah 7 ke belah 10 ke belah. Halus lah nak abang dia. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada mata pedang. Tu cerita di akhirat. Tajam lebih pada pedang. Halus pada rambut lagi. Belah apa tak tahu. Betul lah di sudut maksud tu nak abang kata halus, rambut belah 7. Awak tak belah 10. 7 tu mana boleh belah. Baik.
Baca doa ni Allah selamat daripada ketajaman titian sirat, selamat daripada lincin sirat. Dia ada kalalib, ada pencakok-cakok pula, macam kita duk tengok di market tu, duk cakok daging tu, gantung tu nak cakok isi manusia, nak lintas tu ada cakok-cakok macam mata kai kecil besar. Allahu Akbar. Jadi malam-malam nak tidur bila tengah hari ke malam ke, tak tapak tangan, tak ada ayat semayang pun tak apa. Kalau ada ayat semayang lagi bagus. Tidur dalam keadaan ayat semayang ni, Allah ampun dosa-dosa kecil kita, didoakan oleh para malaikat. Tak ada ayat semayang pun boleh. Tak tapak tangan sini baca Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Allahumma, baca sama-sama aja, baca sekali. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. 3 kali baca. Apa itu tangan nak tak mana pun tak apalah. Yang kita baca 3 qul tu, yang tu cara dia duduk. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu tu duduk, jangan tidur lagi, duduk baca, buih tapak tangan, sapu seluruh badan. Lepas tu ulang lagi 3 qul, buih tapak tangan, sapu lagi seluruh badan. Ulang lagi 3 qul, buih tapak tangan, sapu seluruh badan. Oh, bila nak lena mengantuk sangat ni? Sebelum sampai peringkat mengantuk sangat-sangat tu, baca-baca dulu. Macam tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 135. Betul tak? 135. Babun najasat, bab najis-najis. Ini dia akan bagi senarai najis-najis. Wan najasatu hiyal baul wal ghaid. Najis iaitu air kencing, tahi, ada banyak lagi lah. Dia mula cerita air kencing. Cecair yang keluar daripada kemaluan kita ni dipanggil najis. Ada 3 cecair. Air kencing, air madhi bila bersyahwat, keluar air madhi. Dia tak pekat, dia cayak, itu panggil air madhi. Satu lagi air wadi. Air wadi bila angkat benda berat, atau lepas berdehem-dehem, kencing berdehem-dehem, dia keluar air pekat, itu panggil air wadi. Sama ada lepas kencing ataupun kerana dia angkat perabot rumah apa semua, dia buat kerja sorang-sorang, keluar sejenis air. 3 tu najis. Yang tak najis air mani. Air mani tidak najis. Kerana Rasulullah pernah pergi semayang, jadi imam, Nabi pakai kain yang lekat air mani yang dah kering. Sayyidatina Aisyah hanya kikih, garu-garu dengan kuku je, tak basuh. Sayyidatina Aisyah kata kain tu Nabi kata tak apa, Nabi pergi. Tapi pakai dalam jubah lah, tak nampak lah kat orang, dalam jubah ada kain. Jangan kata apalah Nabi ni tak malu jadi tok imam berketang macam tu. Tak, kain tu dipakai dalam jubah, orang tak nampak lah, yang tahu isteri. Sayyidatina Aisyah kata kain tu lekat tu. Nabi pakai juga, cuma Sayyidatina Aisyah ambil guna kuku lah. Kalau kita pisau pelit ke apa, dia kikih sikit. Dalam mazhab kita itu dalil air mani tidak najis. Tak najis. Yang najis tu air sebelum tu, air madhi tu, syahwat tu najis. Kalau mani semata-mata tidak najis. Lagipun kita dicipta daripada air mani. Nabi Adam daripada tanah, kita bukan daripada tanah, kita semua mimma immahin, air mani yang hina, kotor, tapi dia tak sampai tahap nak dipanggil air najis. Kalau air tu najis, kita semua najis. Sebab kita asal usul kita daripada situ. Kotor betul, hina betul, jijik betul, tapi ia tidak sampai ke peringkat disebut najis dalam mazhab kita lah. Adapun dalam mazhab Hanafi, air mani pun najis. Tu yang Sayyidatina Aisyah Nabi pakai. Ni pun kata Sayyidatina Aisyah basuh dah tu, basuh dengan cara kikih. Sebab bagi mereka najis ada basah ada kering. Najis basah basuh dengan air, najis kering basuh dia dengan mengkikis. Kikih itu menunjukkan kata najis. Pula dah, tu cerita dia. Pasal Sayyidatina Aisyah kikih, Nabi pun kata tak apa, aku nak pakai juga ni, kikih.
Fikir. Kalau kata tak buat apa tu tak najis lah. Dalam mazhab Hanafi, cara menuci najis bukan basuh je, kikih pun. Kikih itu kira cara menanggalkan najis. Jadi khilaf di situ, tak ada masalah lah. Air kencing najis, tak ada mazhab kata tak najis. Air kencing najis. Tahi. Tahi ni tahi yang keluar kot punggung tu, tahi mata tak najis, tahi pusat, tahi telinga, tahi gigi tu kita panggil tahi, bukan tahi pun. Tu kotoran. Tahi itu tahi yang keluar kot punggung tu tahi betul ya. Tahi itu baru najis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ni pun kita kerap jumpa dah, kita baca terjemah aja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang badawi kencing berdiri di dalam masjid. Masuk masjid, mula-mula dia semayang. Sebelum dia kencing, dia semayang dulu. Dia masuk masjid, dia cari mana penyuruh, dia semayang. Nabi ada dalam masjid, semayang 2 rakaat. Selesai semayang 2 rakaat, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, beri rahmat dekat aku dan seorang lagi, Nabi Muhammad. Wala tusyrik bina ahada. Rahmat kami berdua saja, orang lain jangan bagi rahmat. Bagi rahmat kat kami, orang lain tak payahlah. Aku dengan Nabi Muhammad cukup lah. Amin. Doa dia tu. Daripada jauh Nabi jerit sikit lah. Nabi kata, laqad hajjartal wasi' ataupun dayyaqtal wasi'. Oi, rahmat Allah luas, pasal apa hang sempitkan benda yang luas? Nabi kata doa, Allahumma arhamna, ya Allah rahmati kami semua, muslimin muslimat. Kalau nak doa makbul, doa bagi luas. Jangan doa aku je. Doa ya Allah ampuni dosa aku, doa upah aku, tu kecil gitu. Penduduk kampung aku tu pun tak luas mana. Kami penduduk Malaysia kecil, semua lah muslimin muslimat yang yang masih hidup, yang dah mati, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan. Doa tu tamim doa. Kalau doa kita tu luas, meluaskan doa itu antara syarat mustajab doa, Nabi kata. Jadi dia pun doa lain lah. Habis sembahyang tu dia berdoa, doa pun tak betul, dia mangkit tentu juga. Penyuruh L tu, dia pi tepi tu, dia pancut. Memang orang Arab suka kencing berdiri. Kencing dalam masjid. Allahu Akbar. Orang pakat marah nak pukul dia. Lalu orang ramai ingin memukulnya. Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia. Bukanlah sporting lah, bukan Nabi kata biar. Bukan macam tu. Maksud Nabi, dia kencing dah, jangan pergi kacau dia, jangan pergi tumbuk dia. Takut lagi dia lari terkencing-kencing, maka ayat kencing tu kena banyak tempat. Biarlah ayat kencing tu duduk setempat, daripada hampa duduk ligan dia lari terkencing-kencing, maka kata dia pancut. Tak bijak. Ataupun kata ulama, andaian kedua, kalau hampa pergi tabuh dia kencing tak ada puas, selop ayat kencing dia tu, jadi penyakit pula dekat dia. Tengah kawan duk kencing, syok-syok duk layan kencing, orang main tabuh, berhenti mengejut, mudarat lagi. Kencing tu mudarat, penyakit lagi. Allah, kita nak hentikan mudarat, tambah masalah lagi, tak boleh. Jadi Nabi kata kencing-kencing dah, biar pergi kat dia, sekali kita basuh. Tu bijaksana Rasulullah. Biarkan dia. Nabi kata pergi ambil satu ayak, tuangkan air sebaldi ke tempat kencingnya. Ayak menyerap pasal tanah, tu cara basuh. Bila ayak serap masuk dalam tanah, kira kawasan tanah tu suci. Zaman tu lah, zaman lah ada kapet, ada mozaik semua, curih tak ada apa, dia bertakung. Yang tu zaman lah nak kena lap dulu lah, curih lap apa semua kan. Kerana sesungguhnya kamu diutuskan untuk memberi kesenangan, bukan untuk menyusahkan. Agama Islam ni mudah, terus ada buat bagi susah. Fikir mudah. Lagipun dia tak tahu. Kemudian Nabi nasihat dia lah, jangan buat kotor dalam masjid, tak boleh.
Orang tak tahu ni macam-macam ni pun buat. Kencing dalam masjid biasa, ludah dalam masjid biasa. Tu dekat depan mihrab tu, belah kanan, ada seorang dia ludah, lekat hijau. Hijau tu macam cendol tu, lekat seketui. Berdenih. Siapa buat kerja tu? Sahabat Nabi ya. Tapi jangan kita rasa kita bagus pada ni apa. Allah pilih ni pada hidup zaman Nabi, boleh tengok muka Nabi, ni apa lebih pada kita, bagus ni apa lebih. Cuma tak tahu, dia ingatkan boleh, dia bubuh seketui tuan-tuan, bagi jadi cantik sikit. Nabi mai nak semayang, Nabi bawa tongkat Nabi ni arjun, bengkok. Tongkat Nabi ni dia tak tegak tu, dia bengkok sikit. Kalau boleh cari kayu ada macam es tu, arjun ni panggil tongkat Nabi. Dia bengkok sikit. Nabi mai tu nak semayang dah, nak takbir dah, Nabi nampak ni belah kanan Nabi ni. Tak jadi. Kalau semayang pun tak khusyuk. Nabi marah lah. Nabi ambil tongkat, Nabi kikih, tolak dengan tongkat, jatuh bawah. Nabi kambuh dengan tanah. Nabi tanya, siapa buat macam ni? Ni Allah murka, ni Allah marah ni. Nak dapat murka Allah, nak dapat marah Allah, buat perangai macam ni. Jangan buat macam ni. Kemudian Nabi tanya sahabat, siapa ada bawa minyak wangi? Botol minyak wangi ada siapa bawa? Siapa pun tak bawa. Semua pakat calik di rumah, main masjid, tak bawa botol. Nabi tanya sahabat, ada siapa bawa botol? Siapa pun tak bawa. Kotlah bawa sebotol kan. Botol minyak wangi, bawa botol minyak wangi. Tak ada. Bukan saya nak jual tak. Kebetulan pagi ni saya bawa. Tak ada siapa bawa botol minyak wangi? Tak ada. Loh, Nabi kata kalau ada aku nak sapu dekat dinding tu, nak bagi wangi, sebab kahak tu masam, busuk, nak wangikan masjid. Bila Nabi cakap macam tu, orang lain berkata golek, tak ada. Ada seorang anak muda, dia ni lari laju, dia terus keluar masjid, dia lari balik rumah dia. Dia lari tak dansat, tak lama mana dia mai bawa sebotol bagi kat Nabi. Nabi pun tuang kat tapak tangan Nabi sapu tu. Sapu. Lah ni tempat tu ditanda dengan panggil tiang seri, tiang harum. Dipanggil tiang mukhallaqah. Tempat Nabi sapu minyak wangi tu. Sebelum minyak wangi kahak gelema. Nabi sapu. Dipanggil tiang mukhallaqah. Mihrab Nabi belah kanan. Dan dekat tu jugalah dulunya mimbar, sebab mimbar memang duduk belah kanan. Mimbar pun kot belah tu juga. Mimbar pokok kurma yang menangis pun tak tu juga. Ditanda dia ada khot dekat, dia pun buat satu tiang, tulis situ mukhallaqah, ustuwanah mukhallaqah, tiang harum pasal Nabi sapu minyak wangi. Lepas tu Nabi bagi balik minyak wangi kat dia. Dia kata tak mau ambil dah, dia tinggal di masjid lah, siapa nak guna lah, tinggal di masjid lah. Maka kata dalam hadis, sejak hari tu orang pakat bawa minyak wangi hak bagus-bagus pakat main tinggal. Dia tu mula tu. Tu tengok tuan-tuan ada minyak wangi tu kat tiang tu. Makna dia tiru kawan tu lah. Bawa minyak wangi tinggal. Dia tu mula tu. Dia Nabi bagi balik kat dia sebab hak dia. Dia tak mau, saya nak tinggal di masjid lah. Siapa nak pakai memang wangi lah. Hak wangi betul lah tinggal. Hak tak bau pun suruh tinggal. Orang pun nak bau, orang cium tu tak bau apa, minyak sejuk, ayam sejuk. Ayam sejuk. Baik. Itu sunat tinggal minyak wangi. An Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi pergi ke suatu tempat untuk membuang air besar. Baginda menyuruhku untuk membawa kepadanya 3 biji batu. Ini cerita istinja. Tetapi aku hanya menjumpai 2 biji batu sahaja. Nak cari batu payah kawasan tu, ada 2 biji lah. Nabi kata 3. Aku mencari batu ketiga tetapi tidak jumpa. Maka aku mengambil tahi binatang. Tahi binatang hak kena matahari dia ketui keras tu, dan membawanya kepada Rasulullah. Baginda mengambil 2 biji batu untuk istinja dan melempar tahi binatang itu sambil bersabda, hadza riksun, ini najis. Takkan najis nak cuci najis. Ini Nabi tak ambil. Nabi ambil 2 biji batu, tapi kata dalam syarah hadis, batu tu ada seketui besar, seketui kecil. Hak besar tu Nabi boleh guna 2 kali sapu. Hak kecil sekali jadi cukup 3 kali sapu, tak apalah. Darah nanah
iaitu darah yang mengalir walaupun darah ikan najis. Darah ikan, kita duduk bersiang ikan tu, perut dia ada darah najis. Ikan dia tak dikira bangkai. Ikan belalang manusia, dia tak di bangkai, dia di mayat. Mayat ikan, mayat belalang, mayat manusia. Kalau bangkai, maitah, bangkai najis, mayat tak najis. Manakala kita beli ikan bilis, tabuh dalam jubah kita, kita semayang, sah ke tak sah semayang kita? Sah. Ikan dia bukan najis, ikan tak apa. Tapi ikan bilis tu hak tak ada taik lah, taik dia najis. Dimaafkan dalam makan. Orang buat nasi lemak goreng ikan bilis sekali dengan taik tu tak apa, dipermudahkan. Sebab ikan kecil-kecil ni tak wajib, boleh makan taik dia sekali. Kalau yang belah tu lagi bagus lah, belah lagi bagus. Baik, ikan besar memang kena buang perut lah, najis. Darah tu ada, tu orang buat apa? Dia buat masin apa dia? Ikan kering mana? Tamban ke apa? Perut tak buang. Jangan beli. Jangan beli pasal dia ada najis. Ikan besar. Temenun lengat. Apa lagi ikan apa banyak tulang? Terubuk masin. Dia biar je perut dia lentu. Gelama masin, perut dia dah tu taik. Bila beli tu ada taik, memanglah dia akan orang basuh buang, tapi lama dia duduk jemuk tu, ayak darah dia tu masuk laisi. Tak kena tu. Tak patuh syar'i. Orang yang buat ikan masin macam tu tak patuh syar'i. Ikan besar kena buang perut, baru boleh buang garam. Basuh bagi elok. Ikan kecil tak apalah. Ikan bilis pun masin juga. Tak apalah, dia kecil. Taik dia tu taik lah, tapi dimaafkan, boleh makan. Budu orang buat daripada apa? Budu. Ikan bilis ke kan? Udang ikan bilis. Dia maaf taik ikan bilis ni pada makannya. Kita makan guna camca ke, guna tangan ke, makan nasi lemak, boh sekali, hitam telan sekali. Maaf pada makanan, insya-Allah halalan tayyibah. Jadi kalau rajin perisi lagi baguslah, berkat lah. Makan sekali dengan taik ikan bilis boleh pada makanan, makan. Tapi dia tak boleh pada pakaian. Sebab tu budu tu, tok guru saya kata, budu kena makan elok-elok, jangan bagi kena baju. Pasal dalam budu ada taik ikan bilis. Kalau orang buat guna ikan bilis lah. Budu udang tak apa. Dia ada taik dia, proses sekali ni, bisin sekali jadi budu. Budu pada pantai timur. Budu kan. Makan boleh. Kena atau ni kena pergi basuh. Makan, kena baju, kena pergi basuh. Dia tidak maaf pada pakaian. Najis ni dia ada macam-macam. Pakaian tak dimaafkan. Dia beza dengan darah pula. Darah luka, kalau kena baju sikit, tak apa. Darah ayam sikit, darah kita sembelih lembu kena mercik sikit kat baju, tak apa, boleh pakai pergi semayang. Tapi darah tu kalau masuk layak, ni ayak minuman kita masuk darah, tak boleh minum. Minum jadi raja bersiung. Makan minum tak boleh darah. Kena baju tak apa. Gitu pula. Saya buat contoh lalat mati. Lalat mati dalam ayak, buang lalat, boleh minum ayak, tak ada masalah. Lalat mati dalam gulai, buang, jangan buang gulai, buang lalat, makan gulai tu, makan ayak tu. Ayak minum minum ayak tu. Tapi lalat yang mati, kita pergi bubuh dalam poket baju kita, kita semayang, lupa, tak sedap, lepas tu baru teringat, semayang kita tak sah. Bangkai lalat tidak dimaafkan pada pakaian, maaf pada ayak. Darah kena pakaian tak apa, kena ayak tak boleh. Ikan bilis bersama taik dia tu, bak makanan tak apa, masuk dalam badan tak apa, kena kain baju tak boleh. Awak, saya pun tak tahu nak kata apa saya apa. Memang macam tu dia punya pecah-pecahan dia. Dipanggil najis, dimaafkan. Dimaafkan pada mana? Okey, baik. Kalau susu masuk taik binatang, dimaafkan dalam susu. Orang Arab di pelerah susu tu, susu unta ke apa, dia angkat lutut dia aja, dia tak satu timba, dia tak dengan lutut dia, dia perah. Kalau kita zoom tengok, dekat kantung susu tu ada sekeping dua taik unta.
jatuh kedepuk. Hak tu yang sedap. Boleh beli tak? Boleh minum susu tu? Boleh. Masuk sikit pejam mata. Kita pun tak ada nak tengok, dia buat cepat. Nanti dimaafkan dalam susu. Mana dia nak pergi basuh, ambil sepan basuh, tak ada apa pasal. Kan unta tu duduk mesti ada taik-taik dia sikit lah, bukan nak nampak sekeping dua. Hak tu lah penyedap dia. Sekejap pakai tak mau minum pula kan. Tak ada siapa perah susu binatang ni dia pergi lap, ambil tisu basah ke, ambil sepan ke, pergi lap, bagi comel, bagi bersih baru perah dah. Dia buat kalut gitu. Jadi Islam ni agama mudah, dia taklah halusi sangat sampai lain kali pakai dia tengok teropor zoom dekat-dekat loh jatuh taik tu, memang pun tidak payah. Payah dia nak perah, payah orang nak beli. Tapi saya cerita pergilah kok ada orang tanya. Kita pun tak dah nak tengok kalau pergi Hudaibiyah tu dia perah sah. Hak tak boleh dia campur air kencing tu, tak boleh. Tu dia sengaja kenting. Saya tanya, ni benda apa ni? Zaitun tak? Ingatkan minyak zaitun duduk dalam satu periuk, kena matahari macam minyak zaitun juga, nak hijau-hijau. Dia kata kenting. Kita cakap Arab, rupanya dia cakap Melayu. Kenting unta, kencing, ayak kencing. Ayak kencing jangan, tu yang duduk balik jadi penyakit. Minum susu unta campur ayak kencing. Allah. Ayak kencing ni pun ada perbahasan dia zaman Nabi. Nabi suruh orang yang kena wabak ta'un minum susu unta campur dengan ayak kencing unta. Tapi unta hak Nabi sebut tu je yang berkhasiat. Ayak kencing yang jadi ubat hak tu je, bukan kencing lain. Unta hak duk ada lah ni bukan unta Nabi sebut tu. Jangan cari pasal jadi penyakit. Baik, darah yang mengalir walaupun darah ikan. Kalau ayak daging tu hak merah tu tak panggil darah, tu ayak daging. Kita basuh daging, dia keluar merah tu, tu kena baju kita, itu kan darah. Tu ayak daging, itu tak najis. Ada orang wah-wah dia basuh daging sampai putih. Basuh, tak sedap lah. Daging sampai tukar warna putih, pucat tu tak sedap. Basuh sikit-sikit sudah. Ini antara sebab disyariatkan sembelih. Sembelih tu nak buang darah tu lah. Darah tu potong penyakit semua. Dan makruh potong kepala. Sembelih jenis potong kepala ni makruh pasal dia kalau sembelih dia hidup lagi, dia akan pi ke jantung dia akan pam darah sebanyak-banyaknya keluar. Kalau main takik putih kepala tu boleh juga makan, tapi tak elok pasal darah yang kotong tu dia jantung dia mati tak pam. Dia sembelih takat ni je, dia masih hidup, dia kelupuk lagi, jantung dia akan pam. Kalau lembu tu tengok kali angin dia keluar, itu yang sihat. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Maksudnya, katakanlah, tiadalah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, itu haram, atau darah yang mengalir. Darah dalam tulang tak haram, darah dalam daging tak haram, itu ayat darah. Darah mengalir haram. Atau daging babi, itu haram. Kerana sesungguhnya ia tu bukan kembali pada daging babi, kembali kepada babi itu sendiri. Kerana sesungguhnya ia khinzir tu najis. Ada orang salah faham ayat ni. Allah sebut daging khinzir, sesungguhnya dia nya tu kembali pada daging. Dia kata daging je najis, lemak tak najis. Tak. Dhamir fa innahu tu kembali kepada lafaz khinzir. Au lahma khinzirin, atau daging khinzir,
Mula Allah sebut daging, lepas tu Allah sebut seluruh badannya. Fa innahu, hu tu maksilah kan. Terjemahan dia nya. Fa innahu, dua harakat. Hu tu kembali pada khinzir tu sendiri. Maka sesungguhnya khinzir seluruh badan tu rijsun, najis. Mula Allah sebut daging, betul Allah sebut satu badan dia semua najis. Anjing mana anjing? Tak sebut pun anjing. Anjing disebut dalam hadis. Tak sebut dalam Quran anjing, sebut dalam hadis. Kalau anjing jilat, kena basuh bekas. Kalau ada ayak kena tuang, timbau tu kena basuh 7 kali. Salah satu ayak campur tanah yang kita panggil sertu. Hadis sebut tentang anjing, cara menyucikan ayak liuk anjing. Babi, khinzir macam mana pula? Itu peranan qiyas. Khinzir disebut dalam Quran, tapi cara nak suci Nabi pun tak cakap, Allah pun tak beritahu. Maka diqiyas seperti mana khinzir tu, anjing tu basuhnya 7 kali, maka khinzir pun kena basuh 7 kali. Bukan ada dalil kata khinzir kena basuh 7 kali. Itu peranan fungsi qiyas. Oh, jenuh lah Allah nak cakap, nak bagi tahu hak ni Nabi, jenuh lah. Bagi peluang kepada ulama untuk qiyas. Khinzir sebut dalam Quran, anjing sebut dalam hadis. Anjing sebut dalam cara cuci 7 kali. Yang khinzir sebut dalam Quran, mana dia najis berat ni. Dua-dua ni berat. Cara dia ni, cara ni. Cara basuh khinzir macam cara basuh anjing. Anjing walaupun tak sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, kira dua-dua ekor ni terbitlah istilah najis mughalladhah. Macam tu. Keluarlah ayat tu. Istilah tu, najis apa? Mughalladhah, najis yang berat. Nak tahu cara basuh najis khinzir, tengok hadis cerita cara basuh ayak liuk anjing. Nabi sebut ayak liuk dia, tai anjing tak sebut. La ilaha illallah. Ayak liuk dia tak busuk. Ayak liuk dia kata ulama lah, tak bau apa. Macam ayak mineral ni mana bau apa. Ayak liuk dia tak busuk pun kena basuh 7 kali. Apatah lagi kencing dia, tai dia. Ada orang beku, jumut, dia kata Nabi kata ayak liuknya, tapi tak apa-apa kencing. Tak cerdik. Tera yang liuk dia tak bau apa pun, basuh tera tu. Apatah lagi ayak kencing dia. Orang panggil mafhum muwafaqah. Macam Allah kata jangan kata kat mak ayah kita. Hak lain-lain pun tak boleh lah. Saja ke? Tak. Tampak, tumbuk, maki, lagi-lagi lah tak boleh. Ayak liuk anjing ni tak bau. Saya baca dalam kitab lah, tonton try cium bawa. Mulut dia wangi, tak perlu gosok gigi. Tak perlu guna Colgate, tak payah sugi. Mulut dia tak busuk. Saya baca dalam kitab, saya pun tak pernah duk cium. Hujahnya disebut dalam kitab Iqna'. Dia bagi tahu, pengarang kitab Iqna' bagi tahu mulut anjing wangi, ayak liuk dia tak bau apa. Gigi dia tak busuk, mulut dia tak busuk. Apa hujah dia? Hujah dia rajin nganga. Rajin jalan, jadi angin kena apa semua, kira keluar masuk tak busuk lah. Pergi try bau. Bau dia jilat kita busuk ni pasal kita duk peram. Orang penyengap tak cakap dengan orang, mulut busuk pasal peram. Kita duk melawak hang ni tak mau bercakap dengan aku, cakap lah. Mulut ada apa? Ada mas ke? Bukan ada mas, ada busuk tu. Dia apa? Okey lah, dia buka mulut pengsan kita. Mulut busuk kerana makan benda-benda busuk. Yang kedua kerana diam boleh busuk lah. Yang ketiga penyakit lah. Ada orang penyakit mulut. Jadi anjing ni disebut dalam kitab dia mulut dia kan busuk, kena basuh macam tu. Mana najis dia berat, najis mughalladhah. Kita baca satu lagi hadis, satu lagi je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Khawlah bin Yasar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya hanya mempunyai selai pakaian. Oh miskin ni, selai je jubah dia, miskin. Dan saya haid di dalamnya. Apa yang perlu saya lakukan? Baginda SAW bersabda, apabila kamu sudah suci, maka basuhlah pakaianmu itu, sebab ada kesan-kesan darah haid. Kemudian kamu pakainya semula untuk solat.
baju satu je. Tak boleh nak salin lah, satu baju. Perempuan itu bertanya lagi, jika warna darah tidak keluar, baginda bersabda, cukuplah kamu membasuh darah saja, tidak mengapa jika kesan darah masih berbaki. Basuh ni asal 3 tu, hilang bau, rasa, warna. Bau, rasa, warna. Tapi kalau warna tu tak mau keluar, tak perlu buh klorok lah. Jubah dia mungkin hitam, kalau buh klorok nanti luntur pula warna. 2/3 dah hilang, bau rasa hilang, tinggal warna je, tak apa. Tak apa. Kira boleh pakai baju yang ada lekat warna. Saya dulu pernah aksiden, lambat basuh baju, dia lekat merah. Baju t-shirt saya warna biru, dia lekat merah-merah tu sikit-sikit, tak mau keluar, tak apa. Yang kedua kata ulama, kalau kita basuh najis, tinggal bau saja, tu pun tak apa. Kita masuk Shell, pergi tandas, kan ada sabun, kita basuh, kita buang air besar, kita basuh, di tangan kita tu tinggal bau. Warna tak ada, rasa lincin semua tak ada, tapi bau memang ada pasal sabun tak disediakan. Tak payah duk cium lah, duk cium sedut pula, busuk. Memang berpi lah, sekali naik motor kena angin dia hilang. Tinggal bau saja tak apa, atau tinggal warna saja tak apa. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi